Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penonton di luar sana. Hari ini kita akan mengulas satu artikel yang telah ditulis oleh Daniel John Jambul, Presiden Yayasan Borneo Splite in Malaysia Foundation ataupun BOPI Mahfo, yang bertajuk Peti Undi Jawaban untuk Pemimpin Korup. Artikel ini membincangkan isu korupsi yang melibatkan pemimpin tertinggi di Sabah dan menyeru rakyat untuk mengambil tindakan melalui peti undi. Isu ini bukan sahaja berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan rasuah, tetapi juga pengkhianatan terhadap rakyat Sabah yang selama ini mempercayai mereka sebagai pemimpin yang boleh membawa perubahan. Daniel John Jambul menegaskan bahwa pemimpin yang sepatutnya melindungi dan berkhidmat untuk rakyat telah mengkhianati amanah tersebut demi kepentingan pribadi. Beliau menyatakan bahwa tindakan mereka bukan sahaja melanggar prinsip moral dan agama, tetapi juga mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat Sabah. Pemimpin-pemimpin ini tidak boleh bersembunyi di belakang alasan politik ataupun teknikal. Mereka mesti berani tampil ke hadapan dan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam isu rasuah yang melanda Sabah, kita melihat bagaimana individu-individu berpengaruh didakwa atas penyelewengan dana dan salah guna kuasa. Satu kes yang menjadi perhatian adalah dakwaan terhadap bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman. Beliau pernah didakwa dengan 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan konsesi balak di Sabah. Namun pada 9 Jun 2020, semua tuduhan tersebut digugurkan oleh pihak pendakwaan dan beliau dibebaskan sepenuhnya oleh Mahkamah Tinggi. Ini menimbulkan persoalan yang besar. Adakah sistem keadilan di Malaysia benar-benar bebas daripada campur tangan politik? Bagaimana boleh begitu banyak tuduhan yang melibatkan jumlah dana yang besar tiba-tiba digugurkan begitu sahaja? Menurut Peguam Musa, Amir Hamzah Arsyad, dana yang didakwa diterima oleh Musa adalah sumbangan politik dan tidak berkaitan dengan proyek di negeri Sabah. Beliau menegaskan bahwa menerima sumbangan politik bukanlah satu kesalahan di Malaysia. Namun, jika kita melihat dengan lebih mendalam, beberapa banyak lagi kes seperti ini yang berlaku dalam dunia politik kita. Adakah semua sumbangan politik yang diterima oleh ahli politik benar-benar digunakan untuk kebajikan rakyat, atau adakah ia hanya satu istilah yang digunakan untuk menghalalkan perbuatan rasuah? Daniel turut menyeru Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk menjalankan siasatan yang telus, menyeluruh dan bebas tanpa dipengaruhi oleh agenda politik. SPRM diingatkan agar tidak menjadi alat kepada mana-mana parti politik ataupun pemimpin, tetapi berkhidmat untuk keadilan. Namun, adakah SPRM benar-benar mempunyai kebebasan untuk bertindak ke atas pemimpin berprofil tinggi? Kita telah melihat banyak kes di mana individu-individu biasa ditangkap dan dihukum dengan pantas, tetapi pemimpin-pemimpin politik seringkali terlepas daripada tindakan undang-undang. Dengan pilihan raya yang semakin hampir, Daniel menggesa pemimpin yang terlibat untuk tampil dan menjawab kepada rakyat Sabah. Beliau menuntut agar mereka yang telah mengkhianati rakyat mengakui kesalahan mereka dan meletakkan jawatan. Beliau juga menyeru rakyat Sabah untuk bangkit dan menuntut perubahan, mengambil kembali kawalan dari tangan-tangan yang korup. Dalam kes ini, terdapat beberapa persoalan penting yang kita perlu fikirkan. Di manakah garis pemisah antara sumbangan politik yang sah dan rasuah? Adakah undang-undang kita cukup jelas dalam hal ini? Bagaimanakah kita memastikan bahwa sumbangan politik digunakan dengan telus dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi? Adakah badan-badan seperti SPRM dan Badan Kehakiman benar-benar bebas dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik? Bagaimana pula kita boleh meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi ini? Selain itu, adakah keputusan untuk menggugurkan tuduhan terhadap pemimpin politik mencerminkan keadilan? Atau adakah ia menunjukkan pengaruh politik dalam sistem perundangan kita? Sejarah telah menunjukkan
bahwa Malaysia terdapat banyak kes di mana individu tertentu boleh terlepas daripada tindakan undang-undang kerana mempunyai hubungan politik yang kuat. Hal ini menimbulkan persoalan sama ada rakyat benar-benar mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang tidak. Kita juga tidak boleh menafikan bahwa politik di Sabah mempunyai dinamik yang unik. Sabah seringkali menjadi bahan rebutan antara parti politik di peringkat persekutuan, dan ini menyebabkan negeri tersebut seringkali menjadi mangsa kepada percaturan politik yang lebih besar. Apabila pemimpin negeri didakwa atas tuduhan rasuah, kita harus bertanya, adakah mereka benar-benar bersalah atau adakah ini sebahagian daripada strategi politik untuk menyingkirkan pesaing? Namun, di sebalik segala persoalan ini, satu perkara yang pasti adalah rakyat Sabah tidak boleh terus berdiam diri. Jika kita ingin melihat perubahan, kita mesti menggunakan kuasa yang ada pada kita, yaitu kuasa undi. Seperti yang dinyatakan oleh Daniel, peti undi adalah jawapan kepada pemimpin-pemimpin yang korup. Kita mesti memastikan bahwa mereka yang telah mengkhianati rakyat tidak lagi diberikan peluang untuk memimpin. Kita mesti memilih pemimpin yang benar-benar berintegriti dan berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kroni mereka. Marilah kita bersama-sama memastikan masa depan yang lebih cerah untuk Sabah dan Malaysia. Jangan biarkan pemimpin yang tidak bertanggung jawab ini terus merosakkan negeri ini. Jika kita benar-benar ingin melihat perubahan, kita mesti bertindak sekarang. Terima kasih kerana telah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan komen Anda. Ulaskan komen Anda di ruangan komen di bawah. Berkongsilah pendapat Anda mengenai isu ini. Suara Anda penting dan bersama-sama kita boleh membawa perubahan yang lebih baik untuk Sabah dan Malaysia. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk ulasan pada hari ini. Terima kasih semua dan jumpa lagi.